akan ditanyai oleh Allah Ta'ala dalam hari kiamat daripada tiap-tiap sesuatu yang dikerjakan itu. Apa aja dibuat akan ditanya. Hingga daripada memakai celak pun ditanya, memakai celak matanya, dan daripada memecahkan tanah dengan jarinya. Tengah duduk ambil tanah tu pecah-pecah, itu pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan daripada menyentuh akan kain saudaranya, megang kain saudaranya tu, ya, ditanya Tuhan. Macam saya tadi tengah wirid tadi ngadap Haji Nazri tu, tanya tu, ngapa kamu ngadap dia, kata Tuhan. Adab, kita nengok bibirnya meromit pun dah. Ditanya di Tuhan tu. Lepas tu daripada menyentuh akan kain saudaranya, itu pun ditanyai juga. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, itu kata Nabi, ya, kata Nabi itu. Jadi bermakna everything yang kita buat semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang kecil-kecil itu pun ditanya. Ya. Kita nyentuh kain kawan kita, ditanya juga oleh Tuhan. Betapa yang besar-besar, betapa ngambil nombor ekor, betapa makan slow bendi, betapa apa lagi, betapa mencuri harta orang, betapa hutang tak bayar, ya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ghazali pula, man hafazu ala a'malihi litakuna ala qudwati nabiyhi wa niyatil khairi kana minal qarrabin. Artinya barang siapa memelihara akan atasnya segala amalnya itu, apa yang kita buat tu kita pelihara betul-betul, ya, full commitment. Jangan sambil lewa aja, nak tanda aja, wirid pun nak tanda aja. Buat betul-betul. Ya, artinya sungguh-sungguh lah, ya. Jangan cincai-cincai aja. Supaya ada ia mengikut perbuatan Nabi. Yang kita buat tu mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan atas niat kebajikan, maka adalah daripada orang muqarrabin. Orang itu namanya orang muqarrabin. Orang muqarrabin orang apa? Orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya muqarrabin. Ini salah satu pangkat-pangkat yang disediakan oleh Allah di akhirat. Pangkat muqarrabin, muttaqin, lagi al-faizun, al-abrar, ashabul yamin. Ini nama pangkat-pangkat di akhiratnya. Dan banyak lagi lah. Kerana kita di akhirat nanti bukan serupa kedudukannya, bukan serupa martabatnya. Ada orang dapat pangkat, ada orang tak ada pangkat. Macam ahli biasa aja. Yang ahli biasa tu namanya salihin, orang soleh aja. Itu ahli syurga. Yang berpangkat tu tahulah dengan bawah macam-macam lah, ya. Berbagai-bagai nikmat dia dapat di syurga. Dia boleh terbang ke sana kemari. Ada sayap yang membawa dia ke sana kemari dalam syurga. Tapi nak melayakkan diri lah. Itu kata Imam Ghazali, ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu ayat Quran dia, surah Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tiada melafazkan oleh seseorang daripada satu perkataan melainkan padanya mengintai-ngintai, lagi hadir ia malaikat yang memeliharakan amal manusia itu, yang membilang segala amal manusia itu. Maka sayugianya bersungguh-sungguh engkau pelihara akan segala perbuatanmu itu daripada kejahatannya dan daripada sia-sianya, dan jangan engkau mudahkan segala perbuatanmu itu daripada yang demikian itu, supaya terlepas engkau, dan dimudahkan segala perbuatanmu itu daripada yang demikian itu, supaya lepas engkau daripada api neraka pada hari kiamat, dan daripada siksa, dan daripada ditanyai daripada hisab yang sangat susah. Ini amaran dari Imam Ghazali.
Kita nak buat sesuatu biar bersungguh-sungguh. Jangan cincai-cincai aja. Jangan sambil lewa aja. Ya, jangan pejam macam mata maulud pun tak meromit. Esok ditanya Tuhan, pasal apa maulud kamu tak meromit? Pasal apa kamu tak baca zikir-zikir yang patut dibaca lepas sembahyang? Semua ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia itu akan mengakibatkan kita tak dapat nikmat-nikmat yang sepatutnya kita dapat. Kerana sentiasa di sisi kita ada malaikat namanya Atid, dan juga Raqib dan Atid. Kedua-duanya sentiasa mengintai-ngintai. Ngintai-ngintai artinya bersedia aja nak mencatat apa yang kita sebut, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dalam dunia ni. Ya, seperti mana ayat yang kita baca tadi, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada apa lafaz daripada perkataan kita melainkan adalah di sisi kamu akan dicatat oleh malaikat. Seorang namanya Raqib, seorang lagi namanya Atid. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati dalam hidup ni, bukan main lantak leh. Kadang-kadang kita ni banyak lantak leh itu hal kemudian ni. Sedangkan sentiasa ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, mencatat perkataan kita, mencatat apa saja yang kita buat. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, Hasan Basri pula. Tadi Imam Ghazali, ini Hasan Basri pula. Dan kata Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, inna rajula la yata'allaqu birrujuli yawmal qiyamati wa yaqulu baini wa bainaka Allahu fa yaqulu wallahi ma a'rifuka wa yaqulu bala anta aqalta li libanatan min haiti wa akhadta khaytan man saubi. Artinya bahawasanya seorang laki-laki bergantung dengan seorang laki-laki di dalam hari kiamat. Seorang laki-laki itu megang lelaki yang lain, itu bergantung aja dia pada hari kiamat. Dia berkata, antara aku dan antaramu hukum Allah Ta'ala, ada hukum antara aku dan antara kamu. Maka berkata seorang laki-laki itu, demi Allah Ta'ala, tiada aku kenal akan dikau. Maka berkata laki-laki yang bergantung itu, bahkan engkau yang mengambil akan satu batu tanah yang kering di dalam pagarku, di dalam dunia, dan lagi engkau ambil akan satu benang daripada kainku, maka lagi dihisab akan dia itu di dalam hari kiamat. Faham artinya cerita ni? Seorang lelaki dia megang satu lelaki yang lain. Siapa kamu? Aku tak kenal kamu, kata dia. Dia ngabur. Orang yang kena pegang tu lah ngabur. Aku tak kenal kamu. Siapa kamu? Kata orang yang memegang tu, lelaki yang bergantung tu, kamu memang tak kenal, tapi kamu dulu ngambil tanah kering dari dalam pagar aku. Tanah tu dah tak ada guna apa-apa lah, datang orang tu ambil tanah tu, nak buat apa-apa entahlah. Ya. Tanah kering yang dalam pagar dia tu diambil dari orang lelaki satu lagi tu, itu aku pun akan diambil kira nanti oleh Allah di akhirat. Dan kamu juga narik benang dari kain aku. Aku tak sedar. Menyebabkan kain aku koyak. Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diperlihatkan. Ingat ayatnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Lagi. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita kali baca itu ya. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkan oleh Allah. Semua orang nampak itu. Barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dilihatkan. Yang baik pun nampak, yang jahat pun nampak.
Jadi kita pejam-pejam mata. Ada tak dulu kita buat perkara-perkara yang Allah murka? Ada tak kejahatan yang kita buat? Ada tak yang kebaikan yang kita buat? Semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada melakukan kejahatan, ada tak usaha supaya dia tidak diperlihatkan kepada masyarakat dunia ramai esok? Ada tak? Ada usahanya tak? Ada cara tak supaya tidak ditunjukkannya perbuatan jahat kita tu? Ada ke tak ada? Ada. Apa? Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bila kita lepas sembahyang tu, astaghfirullahalazim, betul-betul lah taubat, minta ampun dengan Allah Taala di atas dosa-dosa kita. Jangan noleh je kiri kanan, nengok cicak lah, nengok tikus lah, tunduk tidur. Dia orang baca astagfirullah, dia tunduk, dia tidur, meromit mulut pun tidak. Bila nak diterima Tuhan orang itu? Kena bersungguh-sungguh, kena fully committed to what you are doing. Ini kadang-kadang bersembang, nyucuk pinggang orang lain dah. Orang taubat. Bila nak terima Tuhan apa itu? Pasal segala kejahatan kita apa saja semua akan ditunjukkan oleh Allah. Sampai yang tadilah. Dia ngambil apa? Dia ngambil tanahnya, tanah kering pula tu. Kan tanah liat ke apa, boleh tahan sikit, boleh buat serobot tayamum. Ini tanah kering. Dia ambil. Esok itu pun akan didakwa kembali oleh orang yang kena aniaya tu. Jadi cuba pejam mata tu. Ada tak kita hak orang lain terhadap kita? Ada tak kita nuang kedai runcit? Ada tak kita mencuri barang-barang orang lain? Tengah lalu untuk rambutan rap, ada tak? Kalau ada, kena minta halal daripada orang yang itu, orang yang kita nanya itu. Kemudian kata Imam Ghazali pula, qala ba'dus salafi katabtu kinaban wa aradtu an anribahu min haiti harin li fa akhrajtu thumma qultu turabun wa ma qadruhu fa atrabtuhu fahatafa bi hatifun sayalamu man istakhaffa bi turabin ma yalqa ghadan min su'il hisab. Telah berkata setengah daripada orang yang soleh yang dahulu-dahulu, orang soleh yang dahulu-dahulu telah berkata dengan katanya adalah aku menyurat akan suatu surat. Aku menyurat akan suatu surat kiriman. Adalah aku berkehendak bahawa mengeringkan dakwatnya itu dengan sedikit debu pada pagar rumah orang yang sekampung dengan aku. Maka aku keluarkan debu itu daripada pagarnya. Maka aku berkata di dalam hatiku, debu ini sedikit dan apa qadarnya itu, maka aku bubuh akan debu itu atas suratku. Maka berkata dengan daku oleh hatap, yakni oleh suara yang tiada kelihatan. Terdengar suara aja. Ini orang soleh ni. Ada aja orang negur dia perbuatan dia. Maknanya dia bila tersasar, ada aja orang yang negur dia. Kita siapa yang nak negur dia? Biar aja sampai mati. Orang soleh ni, wali-wali Allah, dia buat salah, ada aja malaikat lah negurnya. Ini pun betul kan? Dia dengar suara, dia orang tak nampak. Yang ni suara yang tiada kelihatan tubuhnya, dengan katanya lagi akan mengetahui di dalam hari kiamat oleh orang yang meringankan debu hak orang yang sedikit. Ini kata siapa? Hasan Basri. Hasan Basri ini ulama yang terkenal dari Iraq ya. Itu namanya Hasan Al-Basri. Dia duduk di Basrah, itu dipanggil Hasan Basri. Dia ni ada suara yang negur dia. Nanti dari kiamat esok akan diambil kira esok. Nampak walaupun debu tu debunya sikit saja.
Orang yang meringankan debu hak orang yang sedikit akan barang yang dapat itu pada hari kiamat daripada hisab. Akan dihisab oleh Allah. Artinya debu yang kering, dia nulis surat. Orang dulu nulis surat pakai dakwat, bukan ada bolpen pun. Dia ada dakwat. Dia dakwat artinya lambatlah keringnya. Nak ngeringkan dakwat pada suratan tu, dia ambilnya debu, bukan ada apa keluar kotak ngelap apa keluar. Itu tak ada masa itu. Yang ada ambil debu keringkan suratan tu. Supaya dia tak ada melempar-lempar ke tempat lain lah. Jadi dia ambilnya debu pada pagar kawan sebelah rumah dia tanpa pengetahuannya. Datang satu suara, datang satu suara ataupun kedengaran bagi dia satu suara, kamu buat debu ni, kamu ingat Tuhan tak tahu ke? Nanti esok akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Itu dia kehebatan orang-orang dulu. Ada yang negornya bila buat salah. Ada seorang lagi namanya wali Allah. Wali Allah namanya Ibrahim. Ibrahim apa? Ibrahim Ista. Dia wali Allah. Ibrahim bin Adham. Dia pergi ke Madinah nak beli tamar. Tengah beli tamar tu ngap, dia ambilnya sebiji, makannya. Tak ada minta izin daripada tuannya. Boleh Allah ni. Dia pun balik ke Mekah. Bila sampai ke Mekah dah habis dah tawaf dah apa, masa itu Mekah bukannya macam ini ramainya. Dia pun baring dekat Kaabah, depan Kaabah tu baring situ, langsung tertidur. Masa dia baring tu dah datang dua orang malaikat dah ni. Tapi dia menyerupai manusia lah. Dua orang tu berdialog. Dia dengar lah tengah dia mimpi. Kau kenal ke orang yang tidur ni? Kata malaikat satu lagi tu, kenal, ni adalah wali Allah, namanya Ibrahim bin Adham. Kata dia seorang lagi tu, wali apa? Kata, makan hak orang tak minta izin, katanya. Dia pun terjaga. Bila dia terjaga, dia teringat peristiwa dia makan tamar tak minta izin daripada tokeh tamar tu. Dia kejap-kejap itu dia pergi balik ke Madinah. Tuan-tuan dan perempuan, jarak antara Mekah dan Madinah ni berapa kilometer? Dari sini ke Johor Bahru lebih tau. Pergi merentasi padang pasir pula tu. Bukannya naik motor, bukan naik kapal terbang, bukan naik helikopter. Pergi ke Madinah, cari kedai tu. Cari-cari jumpa, tengok orang dalam tu orang lain. Tokehnya tu orang lain. Dia pun tanya, mana tokeh dulu? Katanya tokeh dulu tu dah mati, katanya. Anaknya mana? Anaknya tu jual kedai ni pada aku, katanya. Mana tempatnya, katanya. Dia pun carilah rumah anak tu, jumpalah. Bila jumpa, dia minta izin lah, minta halal tamar yang telah dimakaninya dulu. Anaknya, halal lah tu, kata anaknya. Maklum dia, bukannya banyak menorogenya. Halal lah tu, katanya. Lepas tu baru dia balik ke Mekah. Bila balik ke Mekah, dia pun barin balik. Begitulah lepas biasa, lepas tawaf, lepas tu dia barin balik. Jumpa, datang balik dua orang yang dalam mimpinya tu. Rupanya dua malaikat mengatakan apa? Ini Ibrahim bin Adham, wali Allah. Betul ya, kata dia. Sekarang dosanya dah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia seorang lagi tu. Jadi tuan-tuan, dari cerita ini menandakan apa saja hak orang yang telah kita cabuli akan ditanya balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik akan dibalas dengan kebaikan, jahat akan dibalas dengan kejahatan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam tindakan kita, berhati-hati dengan percakapan kita, berhati-hati dengan perbualan kita. Tambah saya ngajar ni, kena berhati-hati supaya jangan mengajar fakta-fakta yang tak betul dan sebagainya. Semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang jadi imam tu selalu bacanya, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa juga nikmat yang kamu terima di dalam dunia ini. Semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Okey, habis cerita itu. Wallahu a'lam. Kita ada masa sikit lagi, baca sikit lagi.
Faslun fi bayanin niyatu. I'lam anna niyata la tadkhulu tahtal ikhtiyari. Ini suatu fasal pada menyatakan niat. Nah, ini cerita niat pula. Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya niat itu tiada masuk ia di bawah ikhtiar. Nak niat tak payah ikhtiar, dia tak ada ikhtiar, niat aja. Bila dah buat baru dia ikhtiar. Niat tu dalam hati, tengah duduk boleh, tengah baring boleh, tengah berjalan boleh, tengah makan boleh, itu niat, tak ada apa ikhtiarnya, ya. Dia bukan masuk ikhtiar. Dan hanya senya niat itu iaitu kehendak yang tetap di dalam hati, teringin. Macam tuan-tuan nak datang tadi, ada tak niat di rumah? Hari ni nak ngaji, hari ni ada keluar subuh ada di masjid ini. Itu namanya niat. Tak payah ikhtiar, tak ada pula beria-beria manjat pokok pula dulu, tak ada, ya. Dalam hati je, perbuatan hati tak payah buat apa-apa. Ya, yang tetap dalam hati yang membangkitkan ia akan perbuatan amal yang zahir. Dia membangkitkan akan perbuatan amal yang zahir. Amal yang zahir itu seperti sembahyang, seperti zakat, seperti berpuasa. Itu kita buat benda itu nak kena niat dulu. Jadi niat itu bukan ikhtiar. Yang ikhtiar itu perbuatan kita tu. Bila kita sembahyang, itu namanya ikhtiar. Bila kita puasa, itu ikhtiar. Bila kita baca Quran, itu ikhtiar. Niat tak ada ikhtiar, ya. Mengikut ia akan niat yang di dalam hati. Bila dia buat tu, itu namanya ikhtiar. Akan baik dan jahatnya. Niatnya boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Boleh niat nak beribadah kepada Allah, boleh juga niat nak ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat nak berdosa, niat nak main judi, niat nak minum arak, niat nak berzina, niat nak macam-macam jenis niat boleh kita buat. Itu niat jahat. Niat yang baik, nak bayang tahajud, nak pergi mengaji, nak pergi berdakwah, nak pergi ziarah, itu niat yang baik. Bila kita niat yang baik, automatik dapat pahala niat. Ya. At that very moment dapat pahala niat. Bila kita buat kebaikan itu, dapat lagi pahala. Ya, yang kita niat nak buat baik itu dapat lagi pahala niat. Tapi sebaliknya, kalau kita niat nak melakukan kejahatan, dia tidak dicatat lagi oleh malaikat. Tak dapat, bukan berdosa lagi dah, baru niat aja. Bila kita lakukan dosa itu, baru dicatat kejahatan kita itu. Kemudian malaikat yang mencatat kejahatan itu pula dia tunggu 7 jam. Sab'a sa'ah, 7 jam dulu. Baru dicatat kejahatan kita itu. Kalau tidak, clean sheet, tak ada apa-apa. Dalam catatan tu tak ada. Bersih saja. Kalau dia apa? Sebelum 7 jam lah. Kalau dalam masa itu, mengapa dia tidak catat? Supaya ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dicatat, tak ada dicatat dosa tu. Kalau dah buat juga, sudah 7 jam, ya, tak ada dia taubat, baru dicatat. Sianu tu ambil nombor ekor, sianu kita macam tak ada pada sekian hari ambil nombor ekor. Pada sekian hari kita mencuri kereta orang, itu baru dicatat. Udah dicatat tu pula, bukannya putus harapan dah, bukannya tak ada penyelesaian apa itu. Boleh lagi dipadam catatan itu, tapi udah kotor lah. Udah kotor, dipadam dengan bertaubat. Bila bertaubat, dihapuskan catatan itu. Tapi udah ada catatan lah, di-delete kan catatan tu. Ya. Daripada sebelum dicatat dengan udah dicatat, yang mana lebih bersih, lebih suci? Sebelum dicatat, suci, tak ada apa-apa catatannya. Tapi bila dah dicatat, di-delete kan, adalah bekas-bekas deletion tu, ya. Itu dia. Sebab itu kita niat biar betul-betul, biar baik niat kita tu. Ya. Lagi apa? Dan menggerakkan ia akan perbuatan yang zahir itu sekira-kira jikalau tiada niat yang di dalam hati, nescaya tiada ada jua
amal yang zahir itu. Kalau tak ada niat, tak ada lah. Tak ada niat nak semayang. Mana nak semayang? Tak ada semayang pun. Dia tak ada niat nak semayang. Tak ada niat nak ngaji. Walaupun dia datang keliling ni, tapi tak datang pun. Tak nampak pun. Dia di luar lah. Pasal apa? Pasal dia tak ada niat nak ngaji. Tak ada niat nak baca Quran. Dengar orang baca Quran, tapi dia tak ada niat. Macam itulah. Kerana inilah amal yang zahir itu mengikut ia akan niat yang di dalam hati. Innamal a'malu bin niat, kata Rasul. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Dan tiap-tiap orang tu mengikut kadar, mengikut cara, mengikut apa yang diniatkan olehnya. Ini dalam hadis hijrah tu ya. Innamal a'malu bin niat. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang nak dinikahinya, maka hijrahnya mengikut apa yang diniatkannya. Kita boleh baca hadis itu dalam Masjidkah hadis pun ada. Dalam hadis 40 pun ada. Yang pertama sekali, bab niat. Jadi biar dia betul niat kita tu. Kerana inilah amal itu zahir. Amal yang zahir itu mengikut ia akan niat yang di dalam hati. Akan baik dan jahatnya. Akan baiknya dan jahatnya itu. Maka barang siapa mengajar ilmu di dalam masjid, maka ghalib dalam hatinya itu berkehendak kerana dunia, maka berkata ia dengan lidahnya, nawaitu an udarrisa lillahi ta'ala. yakni sengaja aku mengajar ilmu ini kerana Allah Ta'ala, maka tiada jadi dengan niatnya yang demikian itu akan kebajikan. Faham? Dia ngajar dalam masjid, tapi dalam hati kecil itu kerana apa? Kerana lepas ini Kang adalah Mak Syah jumpa. Bagi apa? Ada dah Haji Mak Syah jumpa, bagi apa? Bagi apa? Bagi envelope. Kalau kerana envelope tak jadi kebajikan. Tapi bukan salah menerima envelope tu, tapi jangan jadi syarat. Koma tak bagi envelope, tak persiur datang. Itu syarat. Jangan niat tu kerana envelope. Jangan niat tu kerana puji-pujian. Jangan niat tu kerana apa? Kerana lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ni kerana nak harta tadi. Padahal dia kata nawaitu an tudarrisa lillahi ta'ala. Saja aku mengajar pelajaran kerana Allah Ta'ala. Kau punya batal niat macam tu kalau kerana envelope. Kalau tak dapat lepas itu dia jumpa pula. Tak jumpa, lupa ke bagi envelope tadi. Jumpa dengan apa ni. Jadi maknanya bukan kerana Allah lah ya. Tapi kalau kebetulan lepas aja dia ngajar terus bagi, itu tak apalah. Tapi jangan minta. Kalau dia tak bagi, diam. Jangan dibangkit-bangkitkan. Tapi biasanya bagi dah malah ya. Biasanya. Saya ada juga sampai kenari belum bagi lagi. Tapi dia dah kabur dah. Lupa katanya. Ada sampai kenari ya. Belum baginya. Bulan depan lah katanya. Itu nak apalah. Saya kata tak apa, itu pun tak masuk dalam tajuk. Ya. Yang membaikkan ia mengajar dalam masjid itu kerana Allah Ta'ala pada ketika itu sah perkataannya di dalam lidahnya atau dalam hatinya. Nawaitu an udarrisa ilman fil masjidi lillahi ta'ala. Kerana perkataan lidahnya itu muafakat dengan dalam hatinya itu. Nak cakap apa yang kita bikin. Cakap serupa bikin. Jangan cakap tak serupa bikin. Mulut sebut lillahi ta'ala, tapi hati lillahi nabda lillahi ta'ala. Bahawa yang mana kedua tadi, kerana perkataan lidahnya itu muafakat di dalam hatinya itu, dan adalah Syekh Tawus. Ada satu ulama namanya Syekh Tawus, ta alif waw sin ya, rahimahullah taala. Dipinta akan dia oleh seorang bahawa ia mengajar ilmu hadis, maka enggan ia akan mengajar akan orang itu.
Maka bertanya ia akan dia, mengapa engkau tiada mengajar ilmu itu? Maka jawabnya, idza hadarat li niyatun fa'altu. Artinya apabila hadir dalam hatiku bagiku niat pada Allah Ta'ala, nescaya aku perbuat mengajar ilmu itu. Aku tak ada niat nak ngajar. Kalau Allah gerakkan hatiku supaya ngajar, baru aku nak ngajar. Ini kata Taus. Allah gerakkan untuk ngajar. Kita ngajar pun kena betulkan niat dalam hati tu. Kena betulkan dulu. Pasang betul-betul niat kita ngajar semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jangan kerana lain daripada Allah Ta'ala. Kemudian apa pula kata Imam Ghazali? Sikit lagi tuan-tuan. Kata Imam Ghazali, wa qad nuqila an salafit takhallufu an jumlatin minal qurbatin li takhallufin niyati hatta anna ibn Sirin Ibn Sirin anna ibn Sirin takhallafa an salati ala al-Hasan al-Basri wa qala lam tahsurni niyah. Artinya atau bahawasanya dinakal daripada orang yang soleh-soleh dahulu, orang soleh-soleh dahulu, salafus soleh namanya. Orang dahulu dipanggil salafus soleh, orang dahulu yang majoritinya soleh-soleh, itu namanya salafus soleh. Kita ni namanya apa? Apa nama kita ni? Halafut soleh. Itu kita halafut soleh. Halaf tu orang kemudian yang toleh. Tahu toleh? Toleh itu artinya yang jahat-jahat, majoritinya. Itu kita hari ini, akhir zaman ni. Majoritinya jahat-jahat. Orang dulu-dulu majoritinya baik-baik, dipanggil salafus soleh. Apa dia? Dinakal daripada orang yang soleh-soleh dahulu akan meninggalkan dia daripada beberapa perhimpunan, daripada ibadat yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala, kerana tiada hadir niat itu di dalam hatinya, hingga dinakal bahawa adalah Ibn Sirin itu. Ini seorang lagi ulama, Ibn Sirin. Ibn Sirin ni dia bila ingatkan mati, kaku kaki tangannya, beberapa hari kaku kaki tangannya bila dia ingatkan mati itu. Kerana mereka itu memang itu ada di antara amalan mereka ialah ingat mati. Kita tak ingat mati. Sudah 72 tahun tak ingat mati, ingat hidup lagi. Baru lepas bypass tak ada ingat mati lagi. Ingat orang bila mati orang lain, bukan aku tu, dia damai lah tu, bukan aku tu. Tapi Ibn Sirin ni bila dia teringat aja mati, kaku kaki tangannya, tak bergerak. Macam mati badannya. Ditanyai dia, pasal apa? Ada orang lain ni dia yang tahu sebentar kata, dia tak mau apa? Hadir daripada majlis perhimpunan orang berzikir kepada Allah Ta'ala, perhimpunan tahlil ke, perhimpunan selawat ke apa ke. Sekarang ni kan selalu ada selawat perdana. Kalau Ibn Taus ni tak nak pergi. Jadi hingga dinakal bahawa adalah Ibn Sirin itu meninggalkan ia daripada semayang atas jenazah Hasanul Basri. Ulama ni, Hasan Basri itu ulama Iraq tadi. Ibn Sirin tak nak semayang ke jenazah dia. Maka ditanya akan dia oleh seorang, mengapa engkau tiada mahu sembahyang jenazah Hasan Basri? Maka menjawab ia dengan katanya, sebab tiada hadir akan daku niat berkehendak menyembahyangkan dia, dan jikalau hadir dalam hatiku niat itu, nescaya aku menyembahyangkan atasnya. Ini jangan bukan suruh ikut ni ini nak menandakan niat tu. Jangan kita aku tak ada niat, tak payah aku sembahyangkan jenazah Kalau hadir nampak orang nak sembahyang jenazah tu, pasanglah niat pada ketika itu. Ini contoh-contoh ulama-ulama dulu berpegang kepada prinsip-prinsip yang tertentu. Dan lagi kata Imam Ghazali, wa qila li Tawusin ud'u lana faqala hatta ahada lahu niyyah. Artinya, dan dikata oleh seorang bagi Tawus, pintakan olehmu akan doa bagi kami, berkata ia, hingga aku dapat baginya akan niat. Dan demikian lagi apabila ada orang yang berniaga, maka ghalib dalam hatinya itu kerana dunia,
maka mengatakan ia dengan lidahnya atau dengan hatinya, nawaitu an atajiru, nawaitu an atajira lillahi ta'ala. Aku sengaja aku bahawa aku berniaga ini kerana Allah Ta'ala. Bila ada kerana dunia, dia ubah balik. Betul. Dia lafaznya, aku berniaga ni biar kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana dunia. Tu yang medang kedai tutup tu. Tahu? Kedai medang ditutup. Kenapa? Supaya jangan menjaga kerana dunia. Itu saja. Itu bukan betul pun ya. Maka adalah niat yang demikian itu tiada sahih kerana risalahnya, kerana bersalahan niatnya akan barang yang gharib kehendaknya dalam hatinya. Jadi kalau itu tak sahih, tak sah. Kerana hatinya memang nak menjaga. Orang menjaga untuk tujuan apa? Untuk tujuan dapat keuntungan. Tapi dia kata aku menjaga kerana Allah Ta'ala, tak ada untung, tak ngapa. Mana ada orang menjaga tak ada untung? Jadi niat macam itu tak betul ya. Bersalahan jikalau ada ghalib dalam hatinya itu berkendak berniaga kerana Allah Ta'ala. Kalau betul-betul kerana Allah Ta'ala, langsung tak ada ambil untung lah. Itu baru dia dapat niat yang betul. Betul tak? Tak betul niatnya. Maka iaitu sahih niatnya kerana Allah Ta'ala. Wallahu alam. Terang panjang lagi ya. Cukup hari itu. Ada masalah? Ada nak tembak balik. Nazri ada nak tembak balik. Tadi saya nembak Nazri. Pagi ni ada nak nembak balik. Tembak lah. Tak ada. Kalau tak ada, mari kita sama-sama membaca doa selamat. Doa selamat je. Tak ada tahlil ya. Jamil, doa selamat je. Ngangguk iyalah tu. Kerana lepas ini ada mamam tau. Ada mamam yang yang ditaja oleh seorang yang bernama Haji Jerai. Kenal ke? Tak kenal orang nama Haji Jerai? Ya? Dia lah yang menaja mamam untuk pagi ini. Mudah-mudahan beliau panjang umur, selamat lagi, sehat walafiat lagi apa? Kahwin seorang lagi. Ya. Baik. Astaghfirullahalazim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa.